Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni kita sambung lagi berkenaan dengan buku ni. Berkenaan dengan buku ni kita ada sambung lagi. Hari ni tajuk dia Pemikiran Anda. Pemikiran Anda ni berada di muka surat 17. Okey, jadi macam ni, sesiapa yang belum dapatkan buku ni, sila dapatkan buku ni. Dapatkan buku ni. Okey, dengan saya boleh saja WhatsApp ke nombor dekat bawah ni. Okey, ataupun nombor dekat bawah YouTube ni kan, dia ada bahagian penerangan dia tu, ada nombor WhatsApp sajalah. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe channel ni ya. Ada yang sebelah kanan kita tu yang warna merah tu, kita tekan subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Jadi kita belajar lagi macam mana dalam buku ni sebut ya. Okey. Pemikiran anda, okey. Minda yang betul, perilaku yang betul dan tabiat yang betul. Okey. Di antaranya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sampai ke J ya. A, mereka yang berjaya percaya akan kejayaannya sebelum melihat sesuatu perkara. Tetapi mereka yang gagal selalunya keliru walaupun setelah melihatnya. Jadi istimewa orang yang berjaya ni lain. Dia belum lihat lagi tu, dia boleh tengok dah. Dia boleh rasa dia ada kejayaan di situ. Yang dia percaya. Dia percaya akan ada kejayaan. Macam disebut dalam ni ya, mereka yang berjaya percaya akan kejayaannya sebelum melihat sesuatu perkara. Maknanya dia dah percaya dah. Walaupun orang kata masa tu dia belum berjaya lagi, tapi dia dah ada satu kepercayaan yang dia ni boleh berjaya. Itulah ciri-ciri orang berjaya. Okey. Dan tengok ni, tetapi mereka yang gagal selalunya keliru walaupun setelah melihatnya. Contohnya kita dah tengok dah. Depan mata kita ni berlambak-lambak dah orang berjaya. Dengan platform yang kita buat ni. Banyak sangat testimoni orang yang berjaya dalam ni, individu-individu semua dah ramai dah. Depan mata. Bercakap dengan tunjuk bukti apa siap. Tetapi dia masih keliru lagi. Inilah ciri-ciri orang yang gagal. Okey. B, tetapkan matlamat yang tinggi. Kembangkan potensi untuk mendapatkan kekuatan sepenuhnya untuk mencapainya. Okey, kita letak matlamat yang tinggi, kemudian kita kembang ke potensi kita. Sebab apa? Kalau kita rendah-rendah, potensi kita hebat, tapi kita tak keluarkan. Bila kita letak matlamat yang tinggi, kita cuba sedaya upaya untuk kembangkan kita punya potensi diri tu, untuk mendapatkan kekuatan sepenuhnya untuk mencapai dia tu. Itu penting. Okey. C, mereka yang mengulangi kesilapan yang sama untuk mendapatkan keputusan yang berbeza pada tempat yang berbeza, mereka adalah kurang bijak. Maksudnya kita dah tahu benda tu salah, benda tu tak betul, berjalan kata tidak betul dengan cara, tapi kita ulang juga, kita buat juga. Lepas tu satu lagi, dia mengharapkan satu natijah ataupun satu hasil result kata yang berbeza, sedangkan dia buat benda yang sama. Kalau kita mahukan result yang berbeza, kita mesti buat perkara yang berbeza. Kita lakukan sesuatu tu yang berbeza, baru kita dapat result yang berbeza. Okey. D, buka ruang untuk diri anda untuk dibantu. Bersama-sama mengeluarkan potensi diri anda yang terpendam, dan apabila anda sudah berjaya, bantu orang lain untuk berjaya bersama. Okey. Buka ruang untuk diri anda untuk dibantu. Okey. Sekarang ni kita
di sini kita sentiasa membantu sesiapa yang ingin dibantu. Jadi kita buka ruang diri kita supaya kita boleh dibantu oleh orang lain. Sebab mentor-mentor kita, guru-guru kita sentiasa ingin membantu kita. Jadi kita buka peluang untuk dibantu. Dan kita sama-sama mengeluarkan potensi diri kita. Setiap orang tu ada potensi diri. Jadi potensi diri ni sangat penting untuk kejayaan kita. Potensi diri ni dia terpendam dalam diri kita apabila kita congkil dia baru dia keluar. Kalau kita tak congkil dia, tak usaha dia tak akan keluar. Dia terpendam dalam tu saja. Okey. Dan apabila kita dah congkil dah, kita dah berjaya dah, kita bantu orang lain pula untuk berjaya. Bersama-sama kita. Itulah orang yang berjaya. Tiada kejayaan yang cemerlang tanpa bermula daripada perubahan. 1000 langkah pastinya akan bermula dari langkah pertama. Tidak ada kejayaan yang cemerlang tanpa bermula daripada perubahan. Ini kita kena ubah. Kena ubah daripada situasi kita sekarang ni. Kita belum berjaya ni, kita kena ubah kepada situasi yang lebih hebat, lebih berjaya kalau kita nak kepada kejayaan. Dan langkah untuk berjaya adalah bermula. 1000 langkah itu bermula daripada satu langkah. Bila 1000 langkah pastinya akan bermula dari satu langkah pertama. Bila kita dah mula langkah 2, langkah 3, langkah 4 dan kita dapat 1000 langkah, langkah ke 1000 tu pasti kita akan berjaya. Dan seterusnya, insan yang berjaya melaksanakan apa yang mereka perlu lakukan, bukan apa yang mereka ingin lakukan. Ingat, perlu, ingin lain tu. Perlu ni kadang-kadang kita tak ingin benda tu. Tapi kita kena buat sebab perlu. Dan ingin lakukan tu sebenarnya kadang-kadang benda tak perlu. Kita je ingin. Jadi kita kena boleh bezakan. Kita kena fikir mana yang perlu, mana yang ingin. Jadi dalam ni kita banyak perkara yang perlu dibuat dan kita mesti buat perkara tu. Baru kita dapat kejayaan. Seterusnya, disiplin diri adalah lebih penting daripada bakat. Kalau kita ada bakat sekalipun, kalau tak ada disiplin diri, tidak ada guna. Disiplin diri itu paling penting. Pengurusan disiplin adalah faktor utama untuk mencapai kejayaan. Jadi disiplin tu, contohnya kalau kita buat satu perkara tu pukul 9 setiap hari, pukul 9 tu kita kena cuba buat juga. Kalau kita tak dapat buat, maknanya kita tak ada disiplin. Macam kita solat lah. Solat di awal waktu, kita kena disiplin sentiasa di awal waktu. Dan maknanya setiap solat tu kita buat. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, semua kita buat. Kalau kita tinggal, maknanya kita tak disiplin dengan solat. Itulah ciri-ciri orang berjaya. Dia jaga disiplin dan dapat mengawal disiplin dia. Tidak akan ada kejayaan tanpa pengorbanan dan tindakan. Pengorbanan mesti kena ada. Tindakan dan pengorbanan. Kita bertindak dan kita berkorban. Apa pengorbanan? Pengorbanan masa, pengorbanan wang ringgit, pengorbanan macam-macam pengorbanan untuk mendapatkan kejayaan. Pengorbanan dan tindakan anda hari ini akan menentukan pencapaian esok. Kalau kita dah ada tindakan, ada pengorbanan, itulah tandanya esok kita akan mendapat kejayaan. Okey, seterusnya, perjumpaan adalah satu cara yang berkesan. Perjumpaan adalah cara paling berkesan untuk memperbaiki dan memotivasikan antara satu sama lain. Menjauhkan diri dari perjumpaan akan menggagalkan hidup anda. Okey, jadi kalau kita ada masalah, ada problem lah, masalah ni problem lah. Kalau kita ada sesuatu yang perlu dibincang bersama, kita jangan menyendiri. Kalau kita menyendiri, lagi teruk masalah kita. Jadi kita kena berjumpa dan kita perbaiki diri, berjumpa dengan tim-tim kita, dengan kumpulan kita, dengan grup kita, dengan mentor kita. Di situ kita boleh perbaiki kita punya kesilapan dan juga kita boleh memotivasikan diri kita. Okey. Menjauhkan diri dari penjumpaan akan menggagalkan hidup anda. Okey, kalau kita menjauhkan diri daripada penjumpaan ni, menggagalkan hidup kita lah. Sebab kita ada masalah, kita pendam dan kita biarkan benda tu. Okey. Tiga elemen penting dan terbesar adalah mencapai kejayaan adalah 3 elemen penting
dan terbesar adalah apa ni? 3 elemen penting dan terbesar untuk mencapai kejayaan adalah yang pertama, belajar dengan orang yang tepat. Apa maksud orang yang tepat? Belajar dengan orang yang berjaya lah. Sebab ia dah berjaya, dah bukti di depan kita. Okey. Yang kedua, buat perkara yang betul. Okey, kita dah belajar, kita dengan orang yang berjaya. Kita buat perkara yang betul, yang diajar kepada kita. Jangan dicakap A, kita buat B. Okey. Sentiasa berfikiran positif. Okey, fikiran kita ni kena positif. Jangan negatif. Ada apa-apa pun, kita kena positifkan fikiran kita. Okey. Jadi di sini dia ada sikit sambungan. Dia panggil menjadi seorang juara ni. Winner ataupun juara ni, winner juara, loser ni tidak juara lah. Kalah. Winner tidak suka merungut. Dia tak suka merungut winner ni. Loser, orang yang kalah ni, selalu menunding jari kepada orang lain terhadap kegagalan diri. Kita yang gagal, kita salahkan orang lain. Winner percaya mereka boleh berubah. Dia percaya dia boleh berubah, maju dan menjadi bertambah baik. Okey. Loser pula berfikiran sebaliknya. Okay. Winner terus berusaha bersungguh-sungguh, sedangkan orang lain mengalah. Dia sentiasa bersungguh-sungguh walaupun ada sedikit sebanyak gangguan, ada sedikit sebanyak masalah, tapi dia selesai. Dia menyelesaikan dengan cara yang yang terbaik. Okey. Loser mengalah awal daripada orang lain. Itulah loser. Winner merealisasikan apa yang dirancang. Okey, dia rancang dia buat. Dia rancang dia buat. Itulah winner. Loser hanya menunggu tanpa berbuat apa-apa. Ingat yang menunggu-nunggu tu adalah loser. Winner melihat masalah sebagai cabaran. Satu masalah tu adalah cabaran. Okey, loser menunggu, winner tidak menunggu. Dia memburu. Okey. Loser melihat masalah. Okey, baca dah. Winner percaya kepada diri sendiri. Allah Ta'ala dah bagi kita macam-macam lah kelebihan. Kita kena yakin dengan Allah yang Allah Ta'ala bagi kita kejayaan. Berjaya kalau kita buat. Okey. Loser meletakkan kepercayaan kepada takdir. Belum buat apa-apa lagi dah salahkan takdir. Okay. Winner tidak akan mengaku kalah. Winner tak akan mengaku kalah. Terus berjuang, terus buat. Ingat Okey, loser mengalah awal dan sentiasa bersedia untuk kalah. Loser ni awal-awal lagi dah mengalah dah. Dan dia sentiasa dalam hidup dia ni bersedia untuk kalah. Winner pendam walaupun kalah. Winner ni yang pendam walaupun kalah, dia pendam, dia akan buat lagi. Okey. Loser berseronok dengan kegagalan. Loser ni dia seronok. Dia gagal tu dia suka. Okey. Siapa anda? Dia tanya bawah lagi. Anda yang berhak tentukan. Winners bukan berapa cepat anda boleh buat duit dari bisnes ini, tetapi berapa lama anda terlibat dalam bisnes ini bersama rakan niaga anda. Lagi lama, lagi banyak ilmu, lagi banyak pendapatan anda. Bila lagi banyak ilmu, lagi banyak kemahiran, lagi banyak pendapatan. Ingat, ilmu dan kemahiran tu kita kena upgrade setiap hari, barulah kita dapat. Okay, yang ujung sekali kata-kata hikmah lah ni. Kita daki setiap kepayahan, kita redah setiap cabaran, asal kita mampu cipta sebuah kejayaan. Rejection, sindiran, susah payah, itu adalah mainan kita saja. Okey. Jangan lupa subscribe channel ni untuk kita belajar lagi, untuk menjadi orang yang winner, untuk menjadi orang berjaya, untuk ikan berjaya di dalam ni. Dan saya akan terus share bukan mengajar minta maaf. Ada pernah dalam satu video saya sebut mengajar, bukan mengajar. Kita nak share, kita nak nak kongsi-kongsi je ilmu yang baik ni supaya kita sama-sama berjaya dunia dan akhirat. InsyaAllah. Sila tekan butang untuk subscribe, download je. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.